Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa ashabihi al-kiram wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wa walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa ila jami'i arwahil muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita menggunakan buku yang bertajuk Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Dalam buku ni, pengarang rahimahullah dia himpunkan 40 hadis, kesemuanya hadis sahih. Amalan-amalan yang sedikit, kecil je amalan tu, ada yang ambil masa seminit sahaja, tetapi pahalanya sangat luar biasa, pahalanya sangat hebat, pahalanya sangat besar. Jadi malam ni kita dah sampai kepada amalan yang ke-6 yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulul musannif wal mutarjim rahimahumallah, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Al hadithus sadis. Berwudu sebelum ke masjid. Tajuk dia berwudu sebelum ke masjid. Sebelum membaca hadis ni, saya nak sebut dulu, iaitu yang pertama berwudu. Saya nak pesan kepada semua yang dengar dan diri saya terutamanya, berwudu ni dia yang sangat hebat, dan orang kita hanya berwudu untuk sembahyang sahaja semata-mata. Tapi apa yang kita pelajari daripada para ulama kita ialah mereka berwudu dan sentiasa dalam keadaan berwudu 24 jam sampailah sebelum tidur. InsyaAllah satu hari kita akan dengar bagaimana Nabi ajak orang yang nak tidur untuk berwudu, tidur dalam keadaan yang suci daripada hadas kecil. Kemudian sebelum ke masjid, maksudnya sunat kita berwudu sebelum ke masjid, bukan berwudu di masjid. Walaupun tak berdosa, bagi yang mai ke masjid, berwudu di masjid tak berdosa pun. Tapi lebih sunnah, lebih banyak pahalanya, lebih dekat dengan sunnah Nabi ialah berwudu di masjid. Kami alhamdulillah, walaupun ni dalam masjid ni, kan, walaupun pelajar tak ada, semua dah balik apa semua tak ada, tinggal saya dengan media aja, kan, bertiga aja.
Tetapi Alhamdulillah boleh main masjid lagi lah. Alhamdulillah mayang berjemaah walaupun berapa orang saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis Nabi. Tuan-tuan bayangkan perkataan ini disebutkan oleh Rasulullah satu ketika dulu. Bila tuan-tuan baca hadis Nabi, ketahuilah ayat itu diungkapkan oleh Nabi SAW sendiri dan ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah ataupun nama beliau Abdurrahman ibn Sakhar. Ada lebih kurang 17 riwayat tentang pendapat nama asal Abu Hurairah. Yang paling kuatnya ialah Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau ialah manusia yang paling banyak riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi Allah ini. Masya Allah, Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sesiapa sahaja yang telah suci di rumahnya, ambil semayang di rumah, kemudian dia telah berjalan ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, keluar pada rumah dia berjalan kaki, untuk dia menunaikan satu solat fardu daripada fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah, nak pergi semayang Jumaat. Nescaya dua langkahnya, salah satunya menggugurkan dosa dan yang satu lagi akan mengangkat satu darjat. Satu langkah, Allah padam satu dosa yang dia buat, dosa kecil. Dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jom kita tengok apa huraian hadis ni. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Nombor 1. Kita boleh tengok muka surat 20. Hadis ini menunjukkan bahawa orang lelaki dituntut untuk mendirikan solat fardu secara berjemaah di masjid dan bukannya di rumah. Tahniahlah saya ucapkan kepada semua umat Nabi Muhammad yang laki-laki yang sebelum pandemik ni mereka adalah ahlul masjid. Mereka adalah orang yang Allah izin, Allah bagi hidayah, Allah pilih untuk semayang di masjid. Yang tak semayang di masjid, pasang niat, azam betul-betul kuat-kuat dalam hati, wahai Allah, selesai pandemik ni, PKP apa semua ni, wahai Allah, nak semayang di rumah Allah, nak semayang berjemaah. Kerana apa? Satu, tuan-tuan dengar, tidak ada yang solat di rumah pada zaman Rasulullah kecuali munafik saja. Full stop. Biar betul Ustaz? Ya. Tidak ada yang solat di rumah dengan sengaja pada zaman Rasulullah kecuali munafik saja. Kecuali munafik saja. Yang semayangnya tak penuh berjemaah hanya munafik, dan sengaja semayang seorang-seorang di rumah hanya munafik saja pada zaman Rasulullah. Bukti, dua hadis sahih. Yang pertama, seorang sahabat buta. Seorang sahabat buta. Nak pergi masjid, susah. Dia mai jumpa Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, saya buta. Saya nak pergi semayang berjemaah di masjid, susah. Sebab tiap-tiap kali nak pergi, kena ada orang bawa. Wahai Rasulullah, ada tak keringanan untuk aku solat di rumah?" Nabi tanya sahabat tadi, dengar tak bila Bilal melaungkan azan? Sahabat tadi kata dengar. Nabi kata, mai masjid. Nabi kata, mai masjid. Sahabat ni buta. Nabi tanya, "Ya Rasulullah, aku kalau nak mai masjid, kena ada orang bawa. Susah. Perlukah aku main solat berjemaah di masjid?" Nabi tanya, dengar ada azan? Dia kata, dengar. Main masjid. Subhanallah. Hari ni orang buta pun tak, pekak pun tak, tuli pun tak.
tapi tak mai rumah Allah. Kerana dia tidak diundang oleh Allah. Rumah Allah ini untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Untuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata ketika kami hidup bersama Rasulullah, yang tidak solat berjemaah hanyalah munafiqun ma'lumun nifaq. Munafik yang jelas kemunafikannya. Munafik yang original kemunafikannya. Sehingga aku melihat ada sahabat yang dipapah oleh dua orang sahabat lain semata-mata. Dipapah sebab sakit. Dia tak larat. Sahabat ni tak larat tapi nak pergi juga berjemaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sehingga kan yuhada bainar rajulain hatta yuhada bainar rajulain. Satu orang lelaki tak apa sihat, dipapah oleh dua lelaki lain semata-mata untuk datang ke masjid. Maka ibadallah, umat Nabi SAW yang lelaki-lelaki. Sebab itu di antara mazhab yang empat, salah satu daripada hukum mazhab yang empat ni, salah satu daripada pandangan mazhab yang empat, solat berjamaah adalah fardu. Wajib. Solat berjamaah adalah fardu. Bukan mazhab Syafi'i lah. Mazhab kita sunat muakkad. Maka akak-akak, makcik-makcik yang ada di rumah, kalau ada suami yang tak pergi semayang di masjid, suruh dia pergi masjid. Tapi suruh dengan perkataan yang elok. Pilih perkataan ayat yang baik, jangan tengking-tengking, jangan perli-perli, jangan angkat suara. Kalau susah terima nasihat, buka ceramah mana-mana tentang kepentingan solat berjamaah di masjid. Sekarang musim PKP, kan? Masjid tak dibuka, surau pun tak dibuka, berjamaahlah di rumah. Inilah masanya. Ajaklah suami jadi imam, semayang di masjid. Kalau suami tak mampu, suruh mana-mana anak-anak. Ada orang ajaib, dia tak apa nak tutup aurat sangat. Hak suami tu pun tidaklah soleh sangat, tetapi Masya Allah, anak hantar pi mahat tahfiz. Hantar pi mahat tahfiz, Alhamdulillah. Maksudnya ada niat untuk berubah, ada kehendak untuk berubah, untuk menjadi baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka anak-anak yang boleh jadi imam, bagi jadi imam, kita semayang berjamaah. Orang lelaki-lelaki semayang berjamaah awal waktu di masjid atau di surau, insya-Allah dia akan melihat perubahan dalam kehidupan dia. Daripada sempit menjadi luas, daripada sugul dan resah menjadi ceria dan gembira, insya-Allah. Sedihnya tak lama, menyesalnya tak lama, down dia tak lama, stres dia tak lama, insya-Allah. Orang lelaki-lelaki berjamaah semayang dan awal waktu, insya-Allah. Nombor 2, kita disunatkan untuk berwuduk di rumah terlebih dahulu sebelum kita menuju ke masjid. Tuan-tuan sekalian, berwuduk sebelum mai masjid. Saya nak nasihat kat tuan-tuan, boleh jadi malam ni ceramah tazkirah kita yang terakhir. Bukan saya, maksudnya siapa-siapa lah, mungkin saya, mungkin kita semua kan. Saya nak pesan, berwuduklah. Pastikanlah diri kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Pastikanlah diri tuan-tuan sentiasa dalam keadaan bersuci, berwuduk. Batal ambil semayang. Batal je ambil semayang. Nak niat apa ustaz? Niat ambil semayang, angkat ada kecil. Dalam masa yang sama, niat nak ikut sunnah Nabi SAW. Hidup dalam keadaan sentiasa berwuduk. Apa rahsia dia? Yang tu tajuk ceramah. Itu satu tajuk ceramah. Yang lain, tuan-tuan buatlah. Niat untuk dapat redha Allah, tuan-tuan akan dapatlah macam-macam, insya-Allah, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Nombor 3, yang ni hadis ni, iaitu langkahan kaki ke masjid adalah sangat besar ganjaran pahalanya, sehingga setiap 2 langkah
Satu, menghapuskan dosa kecil. Langkah yang kedua, kan manusia kan berjalan ada dua kaki kan. Ada dua kaki, kaki kanan, kaki kiri. No? Apabila kaki kanan melangkah, dosa dihapuskan. Apabila kaki kiri melangkah, satu darjat diangkat ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham bahasa moden hari ini, maksudnya kalau dalam syurga esok pendapatan kita tak sama, ada yang gaji 8,000, 9,000, 10,000, pendapatan tak sama. Sebab jumlah kebaikan yang kita buat tak sama. Pahala yang kita earn, yang kita dapat di dunia ni tak sama, tuan-tuan. Dengan sebab itu, kenikmatan dan kedudukan di sisi Allah tak sama. Tuan-tuan tengok orang kaya di atas dunia ni sama ke? Ada yang gaji 10,000, ada gaji 15,000, ada gaji 20,000, ada gaji 40,000. Tak sama. Begitulah dalam syurga kelak. Maka Allah Ta'ala sebut, mereka yang pergi masjid berjalan kaki, tak kira lah kalau 4-5 km naik motor, naik kereta kan. Kalau dekat, setengah kilometer, 400 meter, 300 meter, berjalan melalui jalan lain, balik guna jalan lain. Itu sunnah. Itu sunnah. Sebab setiap tempat yang kita lalu, nanti di padang mahsyar, mereka akan berdiri di belakang kita ketika mana pahala dan dosa kita, amalan kita ditimbang, mereka ni akan menjadi saksi kepada kita, wahai Allah, aku pernah tengok dia berjalan kaki pergi ke rumahmu, ya Allah. Entah ke semua makhluk, tarik. Ke semua makhluk, yang menyaksikan kita, tuan-tuan, kita solat, yang menyaksikan kita berzikir, yang menyaksikan kita baca Quran, kita azan, kita main masjid. Makhluk-makhluk ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa kita beribadah kepada Allah pada suatu hari nanti di padang mahsyar kelak. Maka perbanyakkanlah saksi. Tuan-tuan bayang tengok, di belakang kita jutaan makhluk Allah didatangkan oleh Allah untuk menjadi saksi. Habis dia jadi saksi, dia ditukarkan menjadi debu dan tanah habis. Pokok, daun, tanah yang kita pijak. Bismillah, Masya Allah. Sekadar tu dulu untuk malam ni. Semoga saya dan kita semua sihat. Allah sayang kita semua. Semoga Allah Ta'ala redha kita semua. Semoga Allah Ta'ala ampun kita semua. Semoga Allah Ta'ala rahmat kita semua. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.